Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. A'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kata musannif rahmatullah alaih, dan mustahil di sebelah mana-mana pihak bagi jerim, maka tiada ia di sebelah hadapan kita dan tiada ia di sebelah belakang kita dan tiada ia di sebelah atas kita dan tiada ia di sebelah bawah kita, kerana sekaliannya itu mustahilnya. Maka barang siapa beriktikad barang mana kita berhadap Allah Ta'ala ada di situ dengan tiada takwil tafsili ataupun ijmali, nescaya jadi kafir orang itu. Na'udzubillah. Syukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia masih beri peluang kat kita ada atas muka bumi ini. Alhamdulillah dapat kita Islam melalui mak ayah kita, walaupun kita tak pernah nak Islam, belajar Islam, faham Islam. Syariat yang diberi kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, bila mak bapak kita Islam atau salah seorang mereka Islam, kita dihukumkan Islam. Alhamdulillah, Islam yang kita perolehi itu pula Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia telah mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat, walaupun kita tak faham kadang kenapa kita taat. Limpah kurnia dia diberi kita boleh juga taat, boleh jauhkan daripada maksiat. Alhamdulillah, nikmat besar lagi diberi kat kita, ada kesedaran hati sanubari kita kepada Allah. Sedar kita, perasankan kita ni makhluk Allah. Apa yang ada kita ni kurniaan Allah. Kita ni makhluk Allah, hamba Allah, ciptaan Allah. Kita berhajat pada Allah. Dan faham pula Allah Ta'ala dengan limpah kurnia dia, dia beri kat kita kurniaan berbagai-bagai yang semua apa yang ada pada kita ni daripada Allah. Hidupkan kita ni Allah, sihatkan kita ni Allah, bagi kita menyawa ni Allah, bagi kita mendengar ni Allah, bagi melihat ni Allah. Dengan kita hadir hati, perasankan ke Allah Ta'ala, inilah dikatakan iman, melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keinginan, kesungguhan, minat yang berterusan, keterbukaan hati, suka duduk dalam majlis-majlis yang dicintai Nabi supaya mendapat redha ilahi. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Buku Iman ni. Kita masih duduk bicara mustahilnya mumasalah lil hawadis. Apa-apa ciri khas ini adalah sifat makhluk yang menunjukkan makna jirim, jisim, jauhar, arad, ada pihak, berada di pihak, berada di tempat, dilalui oleh masa, mengambil faedah dan manfaat daripada makhluk yang dicipta. Ini semua
adalah mustahil pada Allah Ta'ala, kerana semua sifat-sifat yang sebut senarai sekali lalu tadi adalah ciri-ciri makhluk. Makhluk yang ambil manfaat sesama makhluk, makhluk yang dilalui oleh masa, makhluk yang berada di tempat, makhluk yang ada pihak, makhluk berada di pihak, makhluk ada arat disebabkan adanya proses jauhar, jisim, jirim tu menyebabkan adanya kat kita besar, kecil, tua, muda, sihat, sakit, cantik, lawa, khuduh, ada yang membebaskan haba, ada yang menyerap haba, panas, sejuk, macam-macam sifat dan variasi yang ada pada semua makhluk yang Allah Ta'ala bagi jadi ni, disebabkan faktor boleh bercantum, boleh pecah. Ni semua adalah sifat-sifat makhluk berjuzuk, beranggota, bersifat dengan sifat-sifat yang sentiasa duk berubah-ubah, zat berubah, sifat berubah, perbuatan pun berubah. Semua ni adalah ciri-ciri makhluk yang wajib tanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa sifat makhluk, zat makhluk, perbuatan makhluk yang memakhlukkan Allah Ta'ala adalah satu kesalahan besar bagi kita. Contoh yang tak sebut lagi rasanya, yang baru sebut saat ni, apa dia? Perbuatan makhluk nisbah ke Allah Ta'ala. Salah. Kita makan, Allah makan, tak boleh. Kita berjalan, Allah berjalan, tak kena. Kita tidur, Allah Ta'ala tidur, tak kena. Walaupun sebut tidur yang layak dengan Allah Ta'ala, mana layaknya tidur dengan Allah Ta'ala? Kita naik turun, Allah naik turun, subhanallah. Allah tak naik turun. Naik turun walaupun dengan bahasanya naik turun yang layak dengan Allah Ta'ala, tak layak dengan Allah Ta'ala. Kalau ada, tu yang disiplin kita dah belajar antaranya. Kalau ada, semua yang datang daripada Quran hadis, kalau ada seumpama itu yang menunjukkan ada makna makhluk atau istilah, yang inilah dipanggil ayat mutasyabihat. Dipanggil mutasyabihat pasal ada tasyabuh. Datang nas yang zahir, nas, terjemahan nas, memahamkan ada keserupaan makhluk ni dengan Allah Ta'ala, Allah dengan makhluk. Subhanallah. Ayat mutasyabihat takkan boleh menghapuskan kejituan dan kemestian makna yang ada pada ayat-ayat muhkam. Ayat muhkam besar sekali adalah la ilaha illallah, besar sekali. Di atas itulah kita bersyahadah, dengan sebab itulah orang kafir masuk Islam. Di atas itulah panduan untuk kita faham seluruh fahaman kita dalam bab Islam, iman, ihsan, apa saja berkaitan bab ketuhanan dan nisbah Rasul yang Allah Ta'ala hantar ni, dia mesti di atas akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu siapa tak faham kalimah syahadah memang lemah lah kita. Cuma ayat dia terlalu pendek, perkataan dia terlalu padat, perlu pada huraian, perlu kepada penafsiran, tafsilan. Baik. Jadi asal nak sebut mustahil sifat-sifat yang khas, ciri itu ke makhluk yang menunjukkan keberhajatan, menunjukkan masa, zaman, menunjukkan ada jirim, jisim, jauhar, juzuk, anggota, mengisi ruang, boleh berpecah, bercantum, menunjukkan berbilang-bilang, menunjukkan banyak, mengambilkan manfaat daripada sesuatu, terkesan dengan sesuatu, ada sentimen kejiwaan, dia pun terkesan, dia pun sedih, dia pun marah, dia pun murka, dengan makna sensitiviti kejiwaan. Subhanallah. Allah Ta'ala takkan terkesan pada makhluk. Allah tak kesan dengan sebab kita ibadat pada dia, dia pun tak terkesan sebab kita derhaka pada dia. Satu, kalau datang ada ayat-ayat sifat-sifat yang menunjukkan ada seolah-olah ada makna riqatun fil qalbi, saya pernah sebut istilah-istilah tu, mustahil makna tu pada Allah Ta'ala. Dia mestilah diberikan makna yang selayaknya dengan Allah Ta'ala.
makna yang selayaknya dengan Allah Ta'ala. Satu, walaupun belajar Asma'ul Husna, baik datang pada Quran ataupun hadis, dia mestilah disyarahkan mengikut konteks ketuhanan. Jangan disyarahkan dalam konteks makhluk. Kalau syarahkan dia dalam konteks makhluk yang menunjukkan ambil manfaat, terkesan daripada sesuatu, ada istilah riqatun fil qalbi. Saya sebut banyak kali tu kan. Saya kata tak ingat, saya sepak lagi kan. Saya sebut bab tu nak jumpa kitab-kitab besar pun dia sebut tu. Kitab-kitab kecil dia tak sebut. Saya sebut siap-siap, ambil siap-siap. Walaupun baca kitab kecil, benda tu dalam kitab besar tu baru ada jumpa tu. Ambil. Kadang kolam kecil tapi ikan besar, tak apa. Memang kitab kita baca ni kitab kecil je. Tapi ambil tu kitab besar tu. Orang ngaji kitab besar pun kadang tak pernah jumpa bab tu. Pasal dia ada kitab-kitab besar yang memang khas sebut dengan istilah dan bahas bab-bab tu. Tapi kesempurnaan belajar dia mesti sampai faham tahap tu. Kalau tak faham tahap tu, tu yang duk faham sewil ke Allah Ta'ala. Yang kata Allah ni sentiasa meminta-minta daripada kita. Allah ni, dia takkan puas. Apa-apa bahasa dah bubuh kat Allah Ta'ala. Dia ingat Allah Ta'ala ni macam kita kot. Subhanallah. Baik. Jadi seterusnya dengan apa kita nak belajar ni, dengan tertib kita baca kitab, mustahil di sebelah mana-mana pihak bagi jadi. Jadi apa beza dengan yang lepas? Yang lepas tu mustahil Allah dia ada pihak. Yang ni mustahil dia dengan kita, dia ada di pihak. Tu pun mustahil. Pasal Allah dia bukan jirim yang dengan itu ada kiri kanan, dia ada depan belakang, dia ada atas bawah. Subhanallah. Dan nisbah kita dengan dia pun mustahil dia ada di depan kita, belakang kita, atas kita, bawah kita. Kalau ada pun makna macam tu, datang nas macam tu, mesti bukan dengan makna zahir yang segera dipaham. Macam mana faham makhluk. Yang tu disiplin yang sangat besar kena faham prinsip tu. Yang tu yang panggil mutasyabihat tu. Tak ada dipanggil mutasyabihat dalam Quran dan hadis melainkan di atas sebab tu. Yang sifat tu, perkara itu, perbuatan tu, apatah lagi ada sebut zat tu menunjukkan nisbahkan pada Allah Ta'ala, tapi yang tu tak sepatutnya nisbah pada Allah Ta'ala. Menafikan dan berlaku kontradik, berlaku pertembungan antara makna la ilaha illallah dengan kata Allah tak hajat pada satu, dia ghaniyun anil alamin. Kalau ada makna macam tu, ayat yang makna di sebalik yang boleh memahamkan tu, hak tu atas kategori dia mesti nama dia mutasyabihat. Prinsip tu, prinsip elok. Walaupun kita tak ada nak pergi belajar semua ayat mutasyabihat. Memang nak belajar semua banyak. Hadis-hadis pun mutasyabihat banyak. Nak belajar. Tapi belajar dengan disiplin dan prinsip dulu. Jadi mustahil di sebelah mana-mana pihak. Pasal Allah dia yang jadikan pihak. Pihak ni makhluk. Dan ada pihak pun disebab kita ada, kita manusia kita ada, sebab itulah ada pihak. Siap. Istilah pihak pun dengan bahasa lain, pihak tu dimensi lah, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Yang inilah pihak. Ataupun nak guna nisbah arah, utara, selatan, timur, barat. Bolehlah yang lain tu, timur laut, barat daya, tenggara. Apa saja nisbah arah dan pihak mustahil untuk nisbahkan Allah kat situ. Kalau ada, mesti bukan macam mana maksud arah dan pihak tu pada Allah Ta'ala. Kerana dia akan membawa pada makna yang mustahil, yang memang salah fahamnya tu. Baik. Baik, jadi atas kesimpulan yang dah ambil pada seluruh Quran hadis, ni sepeh dia. Maka tiada ia Allah Ta'ala ni di sebelah hadapan kita, bukan Allah di depan. Walaupun dalam hadis ada sebut terang-terang makna macam tu. Ittaqillah tajidhu tujahaka, sebut tu. Kata Rasulullah, kamu takwalah pada Allah Ta'ala, kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Adakah kita tak nampak Allah Ta'ala di hadapan, maksudnya kita belum takwa? Bukan macam tu maksud dia. Apa maksud
bertakwalah. Allah, kamu ittaqillaha tajidhu tujahaka, kamu bertakwalah Allah, kamu akan nescaya kamu akan dapati Allah Ta'ala di hadapan kamu. Tu. Ada dalam hadis lain pula sebut, dia kata afdal iman an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Seafdal iman adalah kamu meyakini Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Bersama pula, bukan depan. Bila bersama macam mana? Duduk dalam kita kan bersama tu. Sama juga dari segi prinsip mustahil juga, makna bersama tu atau istilah ilmu tauhid dan pembahasan ulama dalam bab ni dipanggil ittihad wal hulul. Tu istilah tu saya tak sebut lagi lah. Duk baca kitab ni saya tak sebut ni, baru sebut ni. Memahamkan bersama dengan makna ittihad wal hulul mustahil. Yang tu ada juga setengah orang fahamnya tu. Ittihad wal hulul tu apa dia? Dia bukan arah depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tapi dia memahamkan bersama-sama. Bersama ni duduk sebelah ke? Itu sebelah. Bersama? Kan bersama-sama. Dua huraian yang selalunya disebut oleh ulama, makna bersama-sama macam ni salah. Istilahnya ittihad wal hulul. Ittihad tu macam mana? Ittihad ni sebati, kalau nak terjemah kita lah. Macam mana istilah ittihad tu? Dia macam gula pun dalam air, air ada dalam gula, larut dalam gula. Yang tu istilahnya ittihad. Jadi Allah ada bersama dengan kita macam mana? Allah meresap dalam kita macam mana gula larut dalam air. Itu dia panggil ittihad. Dengar saya nak syarah ittihad tu. Saya bukan nak kata akidah macam tu. Saya nak cerita ittihad tu, itulah faham ittihad. Mustahil Allah Ta'ala dengan kita macam tu. Takkan dia macam gula meresap dalam badan. Subhanallah. Subhanallah. Roh pun kita tak kata roh meresap dalam badan kita macam mana gula meresap dalam air. Tambah nak kata Allah Ta'ala bersama dengan kita, Allah Ta'ala meresap dalam badan kita macam mana gula meresap dalam air. Subhanallah. Subhanallah. Tapi dia bersama dengan kita tak? Atau istilah ya datang warid, datang macam tu. Innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum inna ma'iya rabbi sayahdin. Nas tu. Nak kata apa? Bila nas memang nas, tapi jangan faham macam mana zahir ayat. Atau sebut asal pihak saja lajak ke sana. Pasal antara menafikan pihak, menafikan juga ittihad. Satu. Dan satu lagi dipanggil hulul. Hulul ni asal mana berada di tempat sesuatu. Istilah hulul yang disebut oleh ulama ni, kalau nisbah misal untuk faham, dia ibarat macam gelas kosong, buah air dalam gelas. Itu dipanggil hulul. Kan air boleh berada dalam gelas. Jadi Allah bersama dengan kita macam mana? Macam mana air duduk dalam gelas. Bersama makna macam tu salah. Bersama macam mana gula larut dalam air pun salah. Lepas tu apa makna bersama? Dia ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Dah ajar dah. Itu dipanggil apa? Itu dipanggil apa? Takwil ijmali. Pasal apa panggil takwil? Pelajaran jangan ambil saya sepak lagi. Saya punya passion macam tu bahasa saya. Apa makna takwil? Memalingkan makna asal kepada makna yang lain yang selayaknya disebabkan ada qarinah yang menghalang makna asli. Kenapa lu kata-kataan tu? Pasal dia memang istilah dipakai. Kita mengaji tu nanti ngaji bila? Ngaji ilmu balaghah khas mengaji bab tu. Yang boleh ada majazi, ada istilah mutasyabihat. Tambah kita belajar bab kalam isti'arah, tasrihiyah, makniyah, tasrihiyah musyarrahah. Allah mutallaqah, muqayyadah, macam-macam istilah juga. Kalau yang tu pun tak faham, ngaji tu tumpah, nganga lagi. Dan mengaji pun antaranya nak faham ni lah. Yang ni kita tak mengaji balaghah lagi, dia faham balaghah siap lah. Tu yang saya kata mengaji ni walaupun baca kitab Jawi, baca kitab kecil tapi faham dia tu kitab besar pun orang ngaji kadang tak jumpa istilah tu. Apa nak sebut ni? Jadi
makna itihad pun salah pada Allah Ta'ala, makna hulul pun salah pada Allah Ta'ala. Nak hurai apa tu? Bersama. Jadi Allah memang bersama dengan kita di atas makna ma'iyah kan? Kalau saya ngaji Urdu, saya selalu sebut dengan istilah Allah mere saat hai. Allah mere saat hai. Apa maksudnya? Allah is always with me. Orang putih pun kita sebut itu kan. Apa? Don't afraid. Allah always with us. Tu? Always with us. Can you explain how can Allah is always with you? Wallahu a'lam. But yakin kan, tanpa ada sebarang ragu, Allah memang bersama dengan kita. Atas orang yang ulama sekali lalu, atas takwil tafsili bukan ijmali. Allah bersama dengan kita macam mana? Dia sentiasa memberi kita kurniaan-kurniaan dia tanpa putus. Dia beri kita hidup, dia beri kita melihat, dia beri kita mendengar. Dia meneri dalam masa yang sama, diberi kat kita dalam masa yang sama, dia bersama dengan kita. Panjang tu pelajaran tu, memang ada pelajaran khas belajar apa tu. Satu orang ahli-ahli tauhid, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Satu khas belajar dalam ilmu tauhid. Tambah orang yang betul-betul istilahnya nak ke Allah Ta'ala, dia memang kena belajar bab tu secara khas supaya jaga jangan sampai ada sesat nanti. Walaupun satu sudut dah tak jadi wahbi, tapi tak kena gaya, nanti dia akan jadi ittihad wal hulul. Dia akan faham, ada istilah saya sebut itu wahdatul wujud yang salah. Dia faham wahdatul wujud, Allah Ta'ala ada, kita ni asal tak ada. Ada kita ni bayang-bayang je, yang ada sebenarnya Allah. Oh, dia faham, tak apa-apa merepek lagi, merepek. Konon nak cerita wahdaniyah, apa wahdatul wujud, wahdatul syuhud, ada istilah memang ada, tak kena gaya, masuk parit lagi. Ada pelajaran khas, saya selalu sebut, saya sebut lagi kod, saya kejauh sangat, fokus asal nak sebut. Kalau ada nafs, nak fokus itu, nak kata ada nafs Quran hadis, kalau menunjukkan arah pihak ni bersama-sama sekalipun, mestilah makna terjemahan zahir itu bukan dikenaki. Satu disebut mustahil ada di belakang kita, di sebelah atas kita, sebelah bawah kita, kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Saya tambah tadi istilahnya bersama dengan kita, dengan makna ittihad wal hulul. Masa saya dah bagi takrifan sekali lalu dengan misal tu. Pasal apa ni? Kerana sekaliannya itu mustahil. Bagi alasan sikit boleh, kenapa mustahil? Kenapa mustahil? Cakap buat bengap itu, kenapa mustahil? Kerana tu sifat makhluk. Allah mesti bersalahan dengan sifat makhluk. Berpihak, gula masuk dalam air kan makhluk. Air masuk dalam gelas kan makhluk. Jin masuk dalam orang pun makhluk, bukan macam air masuk dalam gelas. Kan ada tok bomo kan dia. Macam-macam pesen lah kan. Dia panggil ke apa, tunggu sebentar ya, saya tak pandai berubat, nanti saya panggil syekh saya datang. Syekh Abdul Qadir Jilani namanya. Nama yang selalu disebut dalam alam perubatan kan, macam tu kan. Ilmu perubatan diri, nanti saya panggil Syekh Panglima Hitam. Nama yang selalu sebut dalam ilmu perubatan diri, betul? Tak payah sergong. Dengar lah saya kata. Panggil Hantuah ada, panggil Taming Sari pun ada. Oh, nanti lagi masuk. Oh, tu masuk lah tu kan. Suara pun lain lah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba sudah tahu maksud kedatangan kalian. Oh, hebat. Hebat pula tahu jin. Yang tu pun makhluk. Padahal bukan gelas masuk, air masuk dalam gelas kan. Jin masuk dalam badan. Boleh ke jin masuk dalam badan? Jin masuk dalam badan boleh? Memang berlaku macam tu. Banyak macam tu. Syarah panjang lagi, saya cerita panjang pula tu kan. Allahumma
Jadi asal soalan ni macam kenapa mustahil? Mustahil yang mana depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah ataupun bersama-sama dengan maksud hulul dan ittihad tu mustahil lah siapa? Semua tu ciri makhluk. Kalau atas prinsip macam mana pula yang tu dikatakan makhluk? Allah wahdahu la syarikalah. Sebelum ada makhluk, Allah memang ada. Allah ada tu tanpa ada siapa pun makhluk. Bukan ada langit, bumi, arasy, kursi. Tak ada tempat lagi, tak ada masa lagi. Masa pun ialah bumi, bulan, matahari, planet, burus-burus. Yang ni adalah iktibar dengan masa. Allah ada, sebelum tu makhluk apa pun tak ada lagi. Jadi tentulah tak ada depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi mana dia disebahkan Allah Ta'ala atas, bawah, kiri, kanan? Bila buat makhluk, Allah tetap keadaan dia yang tidak akan dipengaruhi oleh tempat. Dia tak akan berada di tempat dan tidak akan ada arah. Dan dia bukan ada di arah mana-mana pihak, ataupun dia ada bersama dengan makhluk dengan mana ittihad wal hulul. Subhanallah. Boleh faham boleh tak? Di atas kita belajar, atas tok guru kita duk ajar, contoh kita sebut Allahu Akbar. Bila kita ibadat, bila kita zikir, antara yang kita kena buat kewajipan hadirkan hati. Bila sebut Allah ni, apa dia? Allah limpah kurnia kat aku. Allah, bila aku sebut dia, dia hampir dengan aku. Hampir bahasa saja. Bukan hampir tu duduk sebelah. Dia bersama dengan aku. Dia sentiasa menyebut aku. Menyebut pun bukan dia sebut Ahmad Rozaini, Ahmad Rozaini, Ahmad Rozaini. Bukan macam tu. Dengan makna yang kita faham, subhanallah, bukan macam tu. Kalau ada riwayat-riwayat hadis kudusi atau seumpamanya yang macam tu, mesti bukan makna zahir yang dipaham. Macam mana pun datang dengan lafaz macam tu pasal apa? Pasal yang tu adalah ayat untuk memudahkan kita faham. Tapi bukan faham hakikat ke Allah Ta'ala macam mana zahir yang dipaham daripada ayat-ayat mutasyabihat. Okey. Baik, di atas kaedah tu yang kata semua ni sifat makhluk, jangan sama sekali memakhlukkan Allah Ta'ala, maka barang siapa i'tiqad. Dia kata macam mana? Barang mana kita berhadap Allah Ta'ala ada di situ. Di mana kita berhadap, di situlah Allah. Memang dia ada lebih kurang maksud yang ada dalam Quran. Kata Quran macam ni, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Ada dua mutasyabihat itu. Kita ambil satu wajah sudahlah. Di mana saja kamu berhadap, di situlah Allah. Nampak Allah? Nampak? Saya berhadap sini, saya berhadap tuan-tuan. Mana saja kita berhadap, di situlah Allah. Okey. Hanya pakai makna terjemahan saja daripada ayat itu. Apa jadi? Dengan tiada takwil tafsili dan imali. Tak takwil langsung, pakai betul-betul translate word by word. Dan saya jadi kape orang itu. Apa dah lagi duk faham apa? Okey, kita berhadap mana? Apa kita tengok di depan? Semua Allah. Gila apa? Mana pula kita tengok ni makhluk di depan ni ialah Allah? Kita duk nampak apa? Kita duk nampak apa? Kita duk nampak makhluk Allah. Mana pula nampak Allah? Boleh faham saya sebut apa? Nampak saya nampak Allah ke nampak makhluk Allah? Tapi atas huraian ulama dengar, bila nampak makhluk Allah, nak faham apa? Tak ada makhluk Allah melainkan makhluk Allah adalah datang daripada ataupun dia hasil daripada, dia natijah daripada perbuatan Allah. Itulah jalan untuk di mana saja kita pandang. Saya Allah di situ, bukan Allah kat situ, bukan pandang untuk pandang Allah, pandang makhluk Allah. Bila faham makhluk Allah, mana mungkin ada makhluk Allah melainkan Allah lah yang buat makhluk tu. Tengok makhluk, sedar ke Allah. Tengok makhluk, sedar kepada perbuatan Allah. Tengok makhluk, sedar pada zat Allah. Tengok makhluk, sedar pada sifat Allah. Tu memang ajaran kita. Memang ajaran ahli sunnah wal jamaah tu. Macam mana tengok saya selalu pakai ridak ni, tak ada orang dalam dunia pakai ridak ni. Contoh, saya seorang yang pakai macam ni. Tengok saya, tengok ridak ni macam ni.
Tengok muka saya, ingat saya. Tengok lidah, ingat saya. Contohlah kan, bukan nak suruh ingat saya. Memang kita gitu. Tengok kereta Masjid Daulah. Masjid Daulah, dia sebut nama Masjid Daulah. Tengok kereta Masjid Daulah. Dia Masjid Daulah sini ni. Kereta pun kena. Memang tak ada orang lain lah pakai kereta pelat macam ni, nombor kereta macam ni. Tak ada orang lain lah. Baik kereta, baik motor, baik basikal, pakaian. Kan kita biasanya nampak yang ni biasanya selalu dengan siapa, kita akan faham zat tu siapa punya. Betul kan? Makhluk ni siapa punya? Yang tu antara maksud ainama tuwallu fasama wajhullah. Sekali lalu, tu huraian apa tu? Tu takwil apa tu? Itulah takwil tafsili. Sekurang-kurang takwil ijmali macam mana? Mesti ada makna dia, di mana saja kamu beradab, di situlah Allah. Tapi bukan bila beradab je Allah tu depan kamera, nak nampak Allah lah tu. Allah tu kamera. Kepala otak kau. Bubuh kepala otak tu siapa? Salah. Tak boleh faham dengan zahir ayat. Itu apa makna dia? Dia mesti ada makna, tapi terjemahan zahir itu bukan maksud yang dikehendaki. Dia ada makna. Apa makna? Wallahu a'lam. Itu perjalanan ulama salaf yang dipanggil takwil ijmali, ataupun bahasa lain dipanggil takwil. Maksud takwil tu takwil tafsili. Tapi dia takwil juga. Takwil apa? Takwil ijmali. Takwil tu apa? Memalingkan makna asal kepada makna yang lain disebabkan ada qarinah. Mana qarinahnya? Saja tanya-tanya gitu kan. Mana qarinahnya ayat Quran tu? Qarinah itu atau istilah ulama, qarinah apa? Qarinah akliyah. Dia ada qarinah yang ada lafziyah, ada qarinah akliyah. Qarinah lafziyah ni apa? Qarinah yang ada pada lafaz. Saya bagi contoh apa? Singa berkhutbah atas mimbar. Singa mana? The Lion King kot. Tak faham surah. The Lion King tu. Tak faham surah lah. Tak. Singa mana khutbah? Nak cerita apa ni? Macam mana boleh cerita? Singa khutbah atas mimbar. Yang mana menyebabkan singa bukan makna singa? Mimbar tu. Singa berkhutbah. Berkhutbah ni bukan sifat singa. Kalau singa itu mengaum. Singa mengaum tak bunyi singa lah kan. Katalah macam tu. Kalau memang bunyi singa betul, singa dalam zoo, tu qarinah menunjukkan dia makna asli. Singa berkhutbah itu bukan makna asli. Itu dia panggil qarinah lafziyah. Boleh. Tapi kalau akliyah yang mana? Akliyah ni tak ada apa pun dalam tu. Yang lafaznya menunjukkan kepada memaling makna asal, tapi akal tak boleh terima. Itulah dipanggil qarinah akliyah. Itu yang kita diajar dengan hukum akal lepas. Munasabah ke untuk kata Allah Ta'ala ni, di mana kita beradab kita nampak Allah. Cuba kita beradab tengok, masing-masing ada beradab, cuba tengok depan, nampak tak Allah? Siapa nampak Allah? Katakan, saya bagi 10,000 juta, 1 bilion. Saya pergi Malaysia semua kat tuan-tuan. Kalau boleh nampak Allah, siapa nampak? Masjid Daulah tak nampak Allah? Bukan kena suntik vaksin nampak Allah ke? Lawak sikit. Cerita je, bagus. Melawak sikit, meli ke, perli sama. Ingat ke suntik vaksin nampak Allah selalu? Semua pakai suntik vaksin ni, nak masuk 18 juta ni. Apa cerita ni? Jepun pun tak nak vaksin, bagi kat Malaysia gedik-gedik ambil. Pelik tu kan? Jepun tak nak. Apa cerita ni? Cerita mana ada siapa yang menghadap nampak Allah? Mana ada? Akliyah tak kata ayat tu mustahil. Makna zahir dia. Itulah dia panggil qarinah akliyah. Tu yang khas dia pergi mengaji lah. Macam mana pun jangan tak tahu, saya punya pengalaman mengaji, ada bab bila mengaji khas bab tu susah nak faham. Baik mengaji macam ni faham. Pernah dengar dah qarinah akhliyah, pernah faham dah. Yang ni tafsili, yang ni ijmali. Bila mengaji khas bab tu
Dia ada bab-bab yang sangat detail yang sampai baca belajar tu melengur sampai tak faham. Pasal terlalu detail sangat. Oh, susah, berat. Bagi pula contoh-contoh heavy duty ni nak buat. Oh, nak proses susah dengan bahasa dia, dengan laram syair dia. Oh, susah yang nak faham. Baik mengaji tauhid tapi faham balaghah. Ya, sebut. Saya ada experience macam tu. Satu, saya ngajar, saya sebut, saya siap. Ambil, faham. Faham. Jadi ayat-ayat Quran yang macam tu tak boleh dipaham macam mana zahir lafaz yang datang, kerana sekalian tu mustahil. Saya sebut dia apa, pasal apa mustahil? Pasal ada qarinah akliyah yang memustahilkan makna demikian. Bahkan Wahabi pun kata macam tu mustahil. Saya sebut dia kan ada mufti dia yang duduk Pasir Berdengung apa, yang duduk Kayangan tu, dia kata apa, Allah Ta'ala ni kalau bersama dengan kita, nanti bila dia bersama dengan kita, kita tandas, dia pun pergi tandas juga. Takkan Allah Ta'ala masuk dalam tandas? Takkan Allah begitu hina masuk dalam tandas? Dia pun tak boleh menerima prinsip Allah bersama dengan kita. Tapi dia menerima prinsip Allah ada di atas arasy. Bengoklah. Bengoklah. Sepatutnya di atas dia boleh menerima mustahilnya makna Allah bersama dengan kita. Kalau kita pergi tandas Allah bersama dengan tandas, mustahil. Tentu lagi mustahil Allah ada di atas arasy. Boleh? Faham? Pasal apa? Allah arah jauh, sedangkan ada Quran kata Allah Ta'ala dekat. Boleh? Tak faham juga tu. Jadi makna jauh pun salah, makna dekat, makna bersama pun salah. Betul tak? Mesti ada makna. Itu qarinah akliyah. Tapi bukan makna arash, bukan makna langit, bukan dengan makna itihad, bukan makna hulul. Bukan pula makna je duk mengekori bersama dengan faham dia kata mengekori. Bukan dengan makna makhluk macam tu. Betul makna macam mana? Mesti ada makna. Apa qarinah? Nak cerita apa qarinah? Tu macam apa mustahil tu? Qarinah akliyah namanya. Akal tak boleh menerima prinsip itu. Dan dia pun takwil ayat Quran tu. Dia kata yang bersama dengan makhluk bukan Allah bersama dengan makhluk, ilmu Allah dengan makhluk. Boleh pula dia takwil. Nanti yang saya sebut selalu tu, kalau yang Wahabi jumpa hak tu, lari malam dia. Pandai pula dia takwil. Kata dia Allah di arasy, ilmu dia bersama dengan kita. Oh, gitu. Kenapa tak kata Allah bersama dengan kita, ilmu dia di arasy? Kata dia mustahil. Tak mana mustahilnya? Kenapa dia boleh menerima Allah ada di arasy, mustahil berada dengan kita? Yang ada kat kita ilmu. Apa munasabah yang menyebabkan macam tu? Dia tak boleh nak faham Allah bersama dengan kita, ilmu dia di arasy. Sikitlah dengan bahasa gitu kan. Tu yang kata cara mereka berfikir salah. Kefahaman mereka, cara mereka memahamkan ayat tu salah. Dia istilahnya double standard. Istilahnya beriman dengan sebagian ayat Quran, tak beriman dengan ayat lain. Ayat Quran pakai di arasy dia pakai, ayat Quran yang innallaha ma'ana tak pakai. Kita pakai semua. Untuk macam mana nak selesaikan dia? Itulah ayat selesai dah. Ayat-ayat mutasyabihat. Mesti ada makna. Beriman dengan ayat Quran. Ayat Quran tak boleh ditolak. Dia mesti ada makna. Makna terjemah tu bukan maksud. Dia apa makna dia? Dia ada makna yang selayaknya. Apa makna dia? Wallahu alam. Tu. Takwil ijmali. Ataupun bahasanya tak takwil. Tanzihkan Allah Ta'ala. Beriman tu ayat Quran. Lepas tu serahkan makna kepada Allah Ta'ala. Ini kaedah ahli sunnah wal jamaah. Ataupun kata dia mesti ada makna. Makna dia bukan macam mana terjemahan yang datang, tapi ada makna. Apa makna dia? Takwil tafsili. Apa makna Allah bersama dengan kita? Bersama tu dengan makna dia sentiasa memberi, tak putus-putus. Dan nikmat yang diberi dengan kita tu ada kat kita. Itulah menunjukkan dia bersama dengan kita. Pasal sifat mana boleh berpisah dengan zat. Itu saya kata ada lesson situ, ada subjek kena belajar khas itu. Lagi halus nak belajar, lagi ada ilmu kena betul kat situ. Ada ulama khas tulis kitab tebal lagi pada kita ni. Innallaha ma'ana. Tebal ni. Cerita innallaha ma'ana, cerita tebal ni. Agak-agak apa tulis? Allah pergi tandas, kita masuk tandas, Allah pergi tandas. Bodoh faham gitu. Subhanallah. Yang tu nisbah kemudian ni hadam lah dulu. Hadam lah dulu apa yang patutnya dihadam.
Yang tu istilah, kalau saya ngaji ada istilah nazar barkadam, nazar barkidam. Oh, benda ngaji lama sikit. Lagi saya sebut istilah Urdu lagi tak faham. Apa nazar ni? Ngaji lama sikit. Baik. Jadi barang siapa i'tiqad, barang mana kita beradab Allah Ta'ala ada di situ dengan tiada takwil tafsili atau ijmali, nescaya jadi kafir orang itu. Orang tua kita dulu kadang-kadang diguna bahasa ni. Apa dia? Allah bukan di arah, Allah ada di mana-mana. Diguna bahasa itu. Allah ada di mana-mana. Cuma ada di mana-mana tu maksud apa? Dia bukan kata Allah di sini, 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 Allah di sini. Tak, bukan macam tu. Ada setengah orang tua kita guna bahasa apa? Allah ni dia muhit, dia meliputi. Tak ada tempat yang dia tak liput. Semua dia ada. Jaga juga tu pasal apa? Yang tu pun nama mutasyabihat juga, tapi bukan ayat Quran, ayat Melayu kan? Ayat Melayu. Bahasa Arab dia muhit, meliputi. Allah ada di semua tempat. Itu pun ada setengah-setengah perkataan ulama kata Allah maujudun fi kulli makan. Ada sebut macam tu juga. Tapi bukan zahir perkataan itu maksud. Dengar elok ayat tu. Satu kaedah kita belajar mengikut ahli sunnah wal jamaah, tak ada masalah ayat mutasyabihat. Memang bukan ada masalah. Tapi jangan faham macam mana zahir daripada ayat-ayat mutasyabihat yang memakhlukkan Allah Ta'ala. Situ masalah. Satu ada perkataan ulama, atau ulama sebutkan, kata dia, la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli makan. Faham saya kata apa? Tak ada ilah melainkan Allah. Allah saja bersifat uluhiyah. Allah ni ada. Dia ada kat mana? Al-mawjudu kat mana? Fi kulli makan. Pada semua tempat. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. Itu bahasa dia sebut tu kan. Kalau kita zikir munajat pun ada perkataan-perkataan macam tu. Fasubhana man la yaqdirul khalqu qadrahu wa man huwa fawqal arsy fardum muwahhadu. Dia tu mutasyabihat lah tu. Tapi tak sebutlah Ar-Rahman ala arsy istawa. Wa man huwa alal arsy, Tuhan ni dia ialah Tuhan yang alal arsy, dia alal ars muwahhadun, dia kita tauhidkan dia, asarkan dia alal ars, terjemah atas aras, tapi bukan duduk aras, bukan duduk di aras. Atas aras maksudnya menguasai aras. Itu takwil tafsili ataupun ijmali dia macam mana? Ada mana? Apa mana dia? Wallahu alam, tapi alal ars. Pasal memang ayat Quran datang dengan lafaz macam tu. Malikun ala arsyis samai muhaiminu. Ini munajat lah ni. Apa tu? Bi'izzatihi. Baca putih-putih ni tu lah. Sebut sekali lalu nak kata. Dan kita pun dengar benda tu, punya lama dah kita dengar, tak ada kelari pun kata faham Allah Ta'ala, tak ada pun. Padahal dengar lama dah. Kita baca Ar-Rahman ala arsy istawa, lama dah baca ayat Quran tu, tak ada pun faham macam Cik B tu. Sikit saya sebut Cik B tu siapa? Saya demo lah antara bermasalah dalam masalah macam ni. Kita dengan ayat Quran, tak, ulama kita di atas apa yang dia cerita dengan akidah yang betul. Ayat Quran mutasyabihat tu tak pernah dia sembang dengan kita. Macam apa? Takut kita tak cukup ilmu nak ambil faham. Satu macam kita tak pernah dengar pembahasan tu. Kalau ada pun dia tinggalkan. Macam apa? Ada bab yang lebih penting faham tu. Apa dia? Hadirkan dalam hati Allah sentiasa bersama kita. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nazirun ilayya. Allah bersama aku, Allah duk lihat aku. Allah ni duk pandang kepada aku. Tu lagi besar untuk faham.
daripada duk sibuk Allah Ta'ala. Tapi tak ada musyahadah dengan Allah Ta'ala. Sikit ke sana. Jadi asal nak sebut, kalau ada perkataan-perkataan ulama' apa sebut, memang ulama' tak maksum, tapi ulama' ni mahfuz. Perkataan pula daripada awliya Allah. Mereka tentu faham apa maksud dia sebut. Satu macam mana kita belajar Al-Quran, Allah Ta'ala, dia sangat faham apa yang diturunkan. Jangan kita faham Quran mengikut apa kita nak faham, tapi kena faham Quran macam mana sepatutnya kita kena faham. Boleh? Yang tu yang datang kaedah ulama' sebut macam ni, disiplin macam ni. Kalau kita faham Quran mengikut selera kita nak faham, tu yang jadi sesat tu. Kita mesti faham Quran, habis-habis tak faham, berhenti, tahan diri, macam mana? Tangguhkan makna dia, mesti ada makna, tanzihkan Allah daripada sifat tak sempurna, serah makna dia pada Allah Ta'ala. Itu disiplin. Jangan duk faham macam mana zahir mana, kita pula bodoh apa pun tak kerti, ulama' pun tak bisa tengok, ilmu bahasa pun tak faham. Untuk macam mana? Hurai mengikut macam mana selera kita nak faham. Itu sesat. Ya. Jadi atas kaedah dia sebut, siapa yang i'tiqad mana kita beradab, Allah Ta'ala di situ. Siapa yang duk kata Allah ni ada di mana-mana dengan makna mengisi ruang. Siapa yang i'tiqad kata Allah di arah dengan makna memang bertempat duduk bersila pula di arasy. Orang faham macam ni, tak ada takwil apa-apa langsung, tafsili ke ijmali ke, pegang dengan zahir kalimah, nescaya jadi kafir orang itu. Begitu juga yang kita dah sebut tadi, Allah dekat dengan kita pasal faham duduk sebelah. Allah bersama dengan kita dengan mana apa, dia meresap dalam kita, dia sebati dengan kita, tak pernah berpisah dengan kita, dengan makna itihad wal hulul. Sama juga kafir orang itu, pasal dia tak ada faham takwil kan, tafsili atau ijmali. Dengar, itu penting tak nak faham bab tu, besar tak nak faham bab tu. Besar tak kena ada disiplin nak faham tanzih Allah Ta'ala pada sifat-sifat makhluk, dan kena faham tak sifat makhluk tu apa dia. Nanti yang ulama' kita ajar disiplin satu supaya jangan duk silap faham Allah Ta'ala tu. Pasal salah dalam bab fiqh berdosa, ibadat batal, tapi salah bab iman ni akidah batal. Dia benda usuli, kita belajar dah awal-awal bab akidah, usuli jangan main tu. Salah satu dia menyebabkan terbatal semua. Jadi di atas apa yang telah disebut tu, maka mustahillah ia Allah Ta'ala ni bertempat, maka tiada ia di atas langit, dan tiada ia di atas arasy, dan tiada ia di luar alam, tiada ia dalam alam, dan tiada ia penuh alam. Penuh alam itulah istilah Arab dia muhit. Ada setengah orang duk pakai ayat tu, Allah ni penuh alam. Tak ada orang faham macam tu. Saya pernah jumpa orang-orang macam tu. Dia kata Allah ni bukan di arasy, tapi Allah penuh alam. Allah muhit, kata dia. Allah penuh alam. Kalau kita tanya dia sikit, tengok dia punya faham macam mana. Penuh alam macam mana? Selagi ada alam Allah Ta'ala di situ. Untuk ni kita tak nampak ni, mana saja kita pergi semua Allah. Oi, lain faham ni. Kalau dia faham betul, kata dia, bukan makna zahir ayat tu. Okey, siap. Kertilah kita. Satu tengok dia mengaji tak mengaji. Orang bercakap tu dia mengaji tak mengaji. Yang cakap ni orang faham tak faham. Tok guru ke tok garu? Ke wahbi? Wahbi bahasa gitu kan. Tok guru cakap kita tak ada masalah. Siapa? Kita tahu dia punya level ilmu macam mana. Masalah ni orang awam punya bengong ni. Baik. Jadi mustahil dengan pahaman-pahaman itu, atas arah ke, atas langit ke, luar alam ke, dalam alam ke, penuh alam ke, kerana sekalian itu mustahil. Yang mana mustahil? Kerana memahamkan pihak. Ada di pihak, ada arah, bertempat, mengisi ruang. Semua tu istilahnya jirim. Subhanallah. Baik, maka barang siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala tu duduk atas arah. Duduk tu dengan mana duduk, perbuatan makhluk duduk, ataupun duduk tu dengan mana istaqara, dengan mana berada, dengan tiada takwil tafsili atau ijmali,
nescaya jadi kafir orang itu kerana menafikan mukhalafah lil hawadis. Siap. Bahkan bab disebut CP ni bukan saja bab atas arasy, memahamkan Allah bersama dengan kita, Allah dekat dengan kita, Allah meliputi kita, Allah di mana saja kita beradab, Allah di hadapan kita, dengan makna zahir ayat, dengan tak ada langsung takwil tafsili atau ijmali, kafir orang itu. Bahaya tak? Satu kaedah kita macam mana? Bagi ambil disiplin, faham atau khas ni, kalau perhati secara tak langsung saya dah huraikan prinsip sekali lalu apa dia yang dipanggil kaedah takwil ijmali tafsili itu. Satu ayat-ayat Quran yang macam ni bahaya kalau kita ilmu tak pernah ada, tak pernah belajar prinsip macam mana nak tanzih Allah Ta'ala, lepas tu pergi baca ayat Quran, tengok terjemah pula, pegang dengan terjemahan ayat Quran zahir word by word. It's very big problem there, you know. Kita bakal membuat a very very big mistake there. Pasal apa? Faham dengan zahir ayat. Okay. Kalau ada faham dengan disiplin ilmu, faham, baca je, ayat ni lain ni, subhanallah. Okey. Siap. Walaupun tak faham mana, subhanallah. Cukup. Tanzih lo Allah Taala daripada sebarang sifat-sifat makhluk. Jangan sama sekali memakhlukkan Allah Taala. Sifat apa CP itu masih pegang. Selesai itu. Dan mustahilah atasnya lalu masa. 4 masa pula. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada. Muhait tu. Qarinah akliyah. Ta'rif qarinah. Qarinah ni maksudnya petunjuk, dilalah yang boleh dipaham daripada sesuatu ayat ataupun hadis, yang tak boleh diterima akal sama sekali untuk dinisbahkan sesuatu itu kepada zahir ayat ataupun hadis. Kalau khas atas sebut ni ke Allah Ta'ala kan. Qarinah macam tu dipanggil qarinah akliyah. Kefahaman ataupun petunjuk, dilalah, sains yang ada daripada ayat Quran ataupun hadis tersebut yang tidak memboleh dan tidak memungkinkan untuk memahamkan secara literalnya maksud itu dipahamkan ke Allah Ta'ala, kerana akan menyebabkan berlaku kontradik. Itu antaranya lah kan, kalau sebut bab akliyah ni berlaku percanggahan antara ayat tersebut dengan ayat muhkam yang besar sekali, la ilaha illallah. Bila berlaku percanggahan tu, tu di situ qarinah akliyahnya. Tak mana sifat makhluk, mana makhluk tu mengambil ruang, isi tempat, berpihak, tu dia akan ternisbah pada sesuatu, berpihak pada sesuatu. Yang tu dipanggil qarinah akliyah, dilalah yang ada, petunjuk yang ada, sains yang ada pada makna pada setiap kalimah baik Quran ataupun hadis tu, dia menyebabkan berlaku percanggahan dan pertentangan yang tak munasabah untuk dinisbahkan dalam bab ketuhanan, kerana bercanggah dengan muhkam ayat Quran, la ilaha illallah. Kaya lalu akliyah. Lagi ittihad, alif ta ha alif dal, ittihad. Hulul ha lam waw lam, jangan ha lam alif lam. Tu nasi lemak. Halal ha, hulul ha lam waw lam, hulul. Okay. Ittihad, alif hamzah wasal lah, alif ta ha alif al ittihad. Lagi pihak atas bawah, ya, iktibar. Ya, iktibar. Itu yang saya tanya cicak lah. Cicak atas kita ni atas cicak ke bawah cicak? Iktibar. Pasal iktibar ni pemadam ni, mana atas ni bawah? Faham kita ni atas bawah ni, ni lah atas ni bawah, pasal yang ni buat tonyo. Ni di bawah lah. Jadi kalau dia duduk macam ni, siapa atas ni bawah lah? Mana atas ni bawah?
Yang ni lah atas, yang ni bawah kan. Tunggin yang ni mana atas mana bawah. Itibari. Itibar dia dengan tugas dah. Itibar dia dengan tugas dah. Buang benda ni, buang hitam ni, tinggal kuning lah. Mana atas mana bawah. Tak erti lah. Yang mana atas lah, yang bawah lah. Dengan itibar kita. Jadi atas soalan atas bawah ni apa? Dia benda itibari. Tanya tu capal tu depan ke belakang? Belakang. Pandai tu. Belakang apa? Belakang saya. Depan apa? Kiri apa? Sebut nama apa ini. Kanan Ilman. Boleh. Depan belakang. Jadi dia ada iktibar. Betul mana betul? Depan ke belakang? Iktibar. Kalau saya bercakap, betul lah belakang saya. Orang yang duduk di kiri, betul lah dia cakap di kiri. Tapi di kiri ke, di kanan ke, di depan ke, di belakang. Ataupun iktibar dengan masjid. Pandang pada masjid, dia di depan. Tu pun pandang iktibar dengan kiblat, dia di depan. Boleh? Tak faham saya sebut apa? Kalau kiblat, capal kat mana? Tak faham juga. Depan lah. Ke belakang. Siap. Jadi boleh depan belakang siapa? Iktibar. Iktibari. Dia iktibar. Okey? Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.